Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera semua pelajar-pelajar tiga progresif So hari ini hari Selasa 6 hari bulan 7 2021 Cikgu akan masuk kepada subtopik kita yang terakhir di dalam bab 6 iaitu pengiraan kos penggunaan elektrik. Okey, dalam topik ni awak akan tahu bagaimana awak nak mengira kos, mengira jumlah penggunaan elektrik. Sebelum kita nak mengetahui bagaimana nak mengira kos itu, kita perlulah tahu bagaimana kita nak mengira kuasa, kita nak mengira arus dan juga kita nak mengira dia punya voltan. Okey, so tiga benda ni dia berkait rapat dengan bagaimana kita nak mengira kos penggunaan elektrik. Okey, yang pertama berkaitan dengan kecekapan tenaga. Kecekapan tenaga ni adalah suatu proses di mana tenaga elektrik yang dibekalkan itu digunakan secara, kita kata, secara cekap. Contohlah kalau cikgu bagi awak RM10 kan. So RM10 tu awak boleh habiskan, awak guna RM10 itu untuk beli macam-macam benda. Itu maksudnya awak seorang yang cekap lah. Cekap menghabiskan duit kalau di sini kan. Tapi kalau awak cikgu bagi awak RM10, kemudian awak hanya boleh guna RM2, lepas tu awak dah tak reti dah nak buat apa dengan lagi RM8 tu, maksudnya penggunaan duit awak itu tidak cekap. Itu maksudnya cekap. Okey, kecekapan tenaga ni, kita bekalkan tenaga elektrik sebanyak, contoh macam tenaga elektrik itu 10 joule kita bekalkan. Alat elektrik itu dia menggunakan juga sebanyak 10 joule. So maksudnya dia cekap lah. Tapi kalau dia menggunakan daripada 10 tu, dia hanya menggunakan 2 joule. Yang lagi 8 lagi dia bazirkan, ataupun dia bazirkan dalam bentuk haba kan. 2 joule saja guna. Lagi 8 joule akan dibazirkan dalam bentuk yang lain. So kecekapan tenaga tu hanyalah 20%. So dia penggunaan tenaga tu tak bagus lah. Dia alat elektrik tu membazirkan tenaga elektrik. Kita membayar dengan tak sepatutnya kan. Okey, kecekapan tenaga di mana tenaga output yang berfaedah kita bahagikan dengan tenaga input yang dibekalkan. Tenaga input yang dibekalkan macam cikgu cakap tadi, bekal 10 joule. Okey, bekal 10 joule. And then yang digunakan hanyalah 2 joule contoh kan. So itu darab dengan 100. So kita dapatlah berapa jumlah. So kita tengok contoh kan. Okey, contoh yang pertama, gambar foto 6.61 menunjukkan sebiji mentol berfilamen menyala. Berapakah kecekapan tenaga bagi mentol itu? Okey, kita bekalkan 100 joule tenaga, dibekalkan. Kemudian dia menggunakan 8 joule tenaga output yang berfaedah dalam bentuk cahaya. So dia menukarkan tenaga elektrik kepada tenaga cahaya sebanyak 8 joule saja. Tapi yang dibekalkan 100. Lagi 92 joule tenaga output dibazirkan, ataupun dia tidak berfaedah dalam bentuk haba, ataupun dia dibebaskan ke persekitaran dia. Tenaga elektrik tu. Awak rasa kalau bahagian mentol tu dia panas kan. So itu pembaziran tenaga elektrik lah berlaku di situ. Jadi kecekapan tenaga bagi mentol ini kita bahagilah. Kecekapan tenaga sama dengan output kita 8 yang berfaedah, dan yang tidak berfaedah 92 kali dengan 100. So awak dapatlah jawapan dia berapa kan. Contoh dia buat pengiraan di sini. Tenaga output yang dibekalkan. Okey, tenaga output dibekalkan tadi 100 100. 8 bahagi 100 kali dengan 100. So kita dapat 8%. So kecekapan tenaga dia senang kata, lampu filamen ni dia tak cekap lah menggunakan tenaga. Hanya 8% saja digunakan daripada 100% yang dibekalkan. Okay? So itu satu pembaziran tenaga yang sangat banyak di situ. Okay, sebab itulah dibinanya beberapa jenis mentol. Beberapa jenis mentol yang jimat tenaga ataupun dia cekap dalam penggunaan tenaga dia. Okay? Contoh kalau kita bekalkan dengan 100 joule, dia guna sebanyak 100 joule tu. Ataupun nak jimat tenaga elektrik, dia hanya menggunakan 10 joule. Kita bekalkan 10 joule, dia guna juga 10 joule tu. Maksudnya tiada tenaga yang dibazirkan.
Okay, contoh lampu berfilamen, lampu yang dulu kita guna, tenaga maksimum dia ditukar kepada tenaga cahaya hanyalah 10% saja. Lagi 90% dibebaskan sebagai tenaga haba. Okay, kemudian kita cipta pula lampu jimat tenaga yang dipanggil sebagai CFL. Okay, tenaga elektrik maksimum ditukar kepada tenaga cahaya 50%. Ya, contoh kalau kita bagi dia 100 joule, ya, 50 joule tukar kepada tenaga elektrik, 50 joule lagi dibazirkan dalam bentuk haba. Okay, so ini lebih baiklah daripada yang lampu berfilamen. Dan barulah datangnya lampu LED yang kita banyak gunakan sekarang ini. Ya, lampu LED ni sangat jimat tenaga, ataupun kita kata kecekapan tenaga dia sangat tinggi, di mana hampir 90% daripada tenaga yang dibekalkan itu ditukarkan kepada tenaga cahaya. Hanya 10% saja yang dibazirkan. So penggunaan tenaga dia sangat-sangat cekap. Okey. Biasa awak boleh lihat ya, stiker ni ya pada mana-mana peralatan elektrik. Okey, peralatan elektrik memang ada stiker ni. Stiker ni adalah stiker di mana stiker peleberan cekap tenaga. Ya, pelebelan cekap tenaga. Untuk kita memudahkan orang awam nak tengok penggunaan tenaga bagi alat itu cekap ke tak cekap. Kalau dia 5 star, 5 star dia, so dia baguslah. Kecekapan tenaga dia sangat tinggi. Ya. So perkadaran dia daripada 1 hingga 5 bintang. Okay, jenis peralatan, okay, dia ada tulis di sinilah. So banyak informasi jenama, model, perkadaran tenaga. So pun dia ada tulis juga perkadaran tenaga 5 bintang tu. Lebih banyak bintang, lebih jimat belanja. So dah tulis di situ kan. Okay, kemudian penjimatan tenaga berbanding peralatan yang berlabel 2 bintang dalam peratus pun ada diberi ujian piawai yang digunakan. So ini sangat-sangat membantu orang awam lah untuk kita tahu alat elektrik tu jimat tenaga ataupun kecekapan tenaga dia tinggi ataupun kecekapan tenaga dia rendah. Okay. Okay, sekarang baru kita masuk kepada bagaimana kita nak mengira penggunaan tenaga elektrik ya. Okay, yang pertama, bagaimana, apa alat yang pertama yang kita kena tahu adalah meter elektrik lah. Meter elektrik ni dia berfungsi mengukur kuantiti tenaga elektrik yang digunakan. Okay, berapa banyak tenaga elektrik yang digunakan kita boleh lihat ya pada meter elektrik itu. So, dia adalah cara dia nak baca kan. Lazimnya bacaan meter diambil pada setiap hujung bulan, ni tak ada masalah lah. Bacaan tersebut bertujuan menentukan penggunaan tenaga elektrik. Okay, first sekali yang awak perlu tahu adalah kuasa elektrik. Dia punya label dia, dia punya ataupun kita kata dia sebagai P lah. Dia punya unit dia adalah W. W tu adalah watt. Ya. P ni adalah dia punya simbol lah, simbol P. P bermaksud kuasa elektrik. W dalam in bracket itu adalah dia punya unit dia, watt ya. W tu watt. Tenaga sama dengan tenaga elektrik yang digunakan. Berapa banyak tenaga elektrik digunakan dengan simbol E lah. Tenaga mesti joule lah, unit dia joule. Masa yang diambil dalam saat di sini. So W sama dengan joule tenaga bahagi dengan masa ya. Okey, itu adalah tenaga. Kita pergi sikit-sikit ya. Arus pula. Okey, arus elektrik, dia punya unit dia ataupun formula dia adalah I. Unit dia adalah A. A membawa maksud ampere. Okey, A adalah ampere. Arus ini pula ialah cas elektrik ya. Cas elektrik Q. Dia punya simbol dia Q ataupun dia punya unit adalah C. Ya, C. Masa yang diambil bahagi dengan masa yang diambil. Okey, arus elektrik kita gantikan dengan unit I. Okey, sorry, formula dia I. Okey. Cikgu tak nak tekankan sangat dia punya rumus bagi arus, rumus bagi kuasa tadi ya. Sebenarnya ketiga-tiga nanti dia akan digabungkan dalam satu formula saja. Okey, dan yang ketiga adalah voltan ya. Voltan sama dengan, voltan senang, V simbol dia dan juga unit dia volt lah. V-O-L-T, volt. 1 volt, 10 volt ya. Sama dengan tenaga elektrik yang digunakan juga dalam joule bahagi dengan cas elektrik iaitu Q. Okey. So ketiga-tiga ni ya, ketiga-tiga ni
bila dia digabungkan menjadi unit ataupun menjadi formula ialah P sama dengan VI. Ya. P tadi apa? P tadi kuasa. V volt dan I ialah arus dia. Okey. So kalau kita nak cari P, apa kita nak buat? P sama dengan V volt bahagi darab dengan dia punya arus dia. Ya, arus dia A lah, ampere kan. Ataupun kalau kita nak cari voltan, kita guna rumus yang sama juga. V, so pindahkan ke bawah ke sini, dia jadi bahagi kan. So kuasa bahagi dengan kita punya arus I. Kalau nak cari I pun sama, kuasa bahagi dengan V. Okay, so awak perlu ingat P sama dengan VI. Itu adalah rumus untuk kita mengira ketiga-tiga daripada unit ataupun formula yang kita belajar tadi lah. Okay, contoh contoh yang pertama di sini, sebuah jak elektrik seperti ditunjukkan gambar rajah mempunyai label 2.2 kilowatt. Ya, kena ingat tadi kita punya ni kuasa mesti dalam watt. Bila kilowatt kita kena tukar balik jadi watt lah. Dan juga 240 volt. Hitungkan arus yang mengalir melalui jak ini. So arus adalah I. Tadi rumus kita adalah P sama dengan VI. Okay, so P dah ada. P kita 2200 watt. Voltan kita pun dah ada. 2200 sama dengan voltan kita 240. So yang kita tak tahu adalah I kita ataupun ampere kita kan. Okay, so bahagilah 2200 bahagi 2400. So awak dapatlah jawapan awak. Ya, I sama dengan 2240 bahagi 2200 bahagi 240. So dapat jawapan awak. Ya, unit dia adalah ampere. Okay. So kita tengok pengiraan dia yang sebenar. Sama macam kita buat lah. So kilowatt tukarkan kepada watt, darab dengan 1000 lah. Kilo darab dengan 1000. So awak akan dapat kita punya arus kita ataupun ampere dia 9.17 ampere. Okay, so ni rumus yang kita guna. P sama dengan VI. So kita improvise rumus tu. Kalau nak cari I, improvise rumus. Improvise maksudnya kita tukar saja atas bawah dia. Okay. So yang terakhir, pengiraan kos penggunaan elektrik. Bagaimana nak mengira penggunaan kos elektrik? Simple saja. Tenaga elektrik yang digunakan dan dia punya unit dia adalah kilowatt jam. Sama dengan kuasa. Kuasa yang kita kira tadi melalui P sama dengan VI darab dengan masa. Ya, masa mesti dalam jam. Kalau masa diberi dalam minit, kita kena tukar kepada jam. Sebab tenaga elektrik kos dia, tenaga elektrik dia mesti dalam kilowatt jam. Jadi kalau masa tu diberi dalam minit ataupun dalam saat, awak kena tukar kepada jam. Kita darab lah. Okey, unit yang lazim digunakan untuk tenaga elektrik ialah kilowatt jam. Itu unit yang lazim lah. Kemudian 1 kilowatt jam ialah tenaga elektrik digunakan pada kadar 1 kilowatt atau 1000 watt dalam masa 1 jam. So 1000 watt lah. 1 kilowatt jam lazimnya merujuk kepada 1 unit. 1 kilowatt jam merujuk kepada 1 unit. Okey. So kita tengok sebuah cerik elektrik 2 kilowatt mengambil masa. Kilowatt di sini kita tak payah tukar kepada watt lah. Sebab tenaga elektrik memang unit dia kilowatt jam. Mengambil masa 10 minit untuk mendidihkan air. Okey, so 10 minit nak didihkan air. Hitungkan kos penggunaan tenaga elektrik untuk mendidihkan air itu jika kadar bagi setiap unit ialah 21 sen. Okey, 21 sen. So 10 minit kena tukar kepada jam. Ya, 10 minit kepada jam, awak bahagi saja 10 bahagi dengan 60 untuk dapatkan nilai dia. Okey, so rumus dah ada di sini. Kuasa dalam kilowatt 2 kali dengan 10 per 60. 60 maksud 1 jam lah. 60 minit kan. So awak akan dapat jawapan dia 1/3 kilowatt jam. Ya, bersamaan dengan 1/3 unit. Ya, 1/3 unit. Okey, kemudian barulah 1/3 unit tu
hitungkan kos penggunaan jika kadar setiap unit 1 unit bersamaan dengan 21 sen. So darablah dengan 21 sen saja. So 7 sen ya. Jadi cerek elektrik 10 minit dia memakan ataupun dia menggunakan 7 sen dalam masa 10 minit. Katakan kalau kita panaskan air itu dalam tempoh 1 jam ya. 1 jam 10 minit ni bahagi dengan 6, so kita kena darab dengan 6 lah. Dalam tempoh sejam kalau awak panaskan, dia punya nilai dia ataupun awak kena bayar sebanyak 7 kali 6. 7 kali 6, cikgu matematik ni lemah sikit lah. 7 kali 6 42 sen. Tak adalah mahal pun kan. Tapi itulah nilai yang awak perlu bayar apabila awak memanaskan air selama 1 jam. Tapi kalau 10 minit 7 sen sahaja ya. Okey. So ada banyak latihan sebenarnya dalam buku ya. Awak boleh tengok, nanti cikgu akan bagi latihan. Selain menggalakkan penjimatan penggunaan tenaga elektrik di rumah, ni kaedah menjimatkan ya. Ni awak boleh baca lah. Okay, so kita ada penggunaan perniagaan yang menggunakan konsep penjimatan tenaga, penggunaan tenaga. Okay, so kalau awak lihat, kalau di satu tempat kan, di mana-mana ada bangunan yang ditanam banyak tumbuhan hijau kan. So itu cara dia ya, nak melindungi dia punya bangunan tu daripada panas. Dia nak jadikan bangunan tu sejuk. Bila dia sejuk, kita kurang menggunakan aircon ya. So kita pun dapat udara segar daripada luar, daripada pokok-pokok tu kita dapat oksigen yang bersih. Okay. So bila bangunan tu sejuk, kita kuranglah guna alat-alat elektrik seperti aircon yang tenaga elektrik yang tinggi kan. So itu salah satu cara dia lah. Pembinaan bangunan hijau semakin berkembang di Malaysia. Okey, sistem penggunaan air yang cekap dapat mengurangkan penggunaan alat pendingin hawa dan kipas. So, kadang-kadang banyak bangunan ni sekarang dia banyak tingkap dah. Tingkap boleh buka tingkap dan sebagainya. Untuk dia pastikan sistem pengudaraan dia tu cekap. Okey. Reka bentuk yang memaksimumkan pencahayaan semula jadi dapat mengurangkan kos penggunaan elektrik. Okey, so waktu siang tu cahaya boleh masuk pada setiap tingkat bangunan tu. So boleh menjimatkan banyak tenaga elektrik lah. Yang kita tak perlu nak buka lampu sepanjang hari walaupun siang kan. Biasa kalau dalam bangunan kita terpaksa buka lampu juga sebab cahaya tak sampai. Kadang-kadang reka bentuk bangunan yang baru-baru ni dia boleh boleh masuk cahaya lah. Panel suria, ini lagi satu benda yang bagus lah. Pasang panel suria ya, sebagai sumber tenaga konservatif. Kita boleh tukar tenaga suria tadi kepada tenaga elektrik. Walaupun kos dia tinggi, tapi dia sangat-sangat bermanfaat untuk kita jimatkan tenaga dalam satu tempoh masa yang panjang. Okay, so itu sahaja. The end, habis ya. Alright. Jadi untuk latihan awak ya, cikgu minta awak buat latihan dalam buku teks ya. Dalam buku teks ada latihan dia. Sekejap cikgu tengok sekejap ya. Okey, muka surat 202 ya, muka surat 202 praktis formatif 6.4. Okey, so awak buat soalan 1 sampai soalan 5 lah. Ya, selesaikan latihan yang cikgu bagi tu. Okey, hari Khamis ni, hari Khamis ni kita boleh buat Google Meet lah ya, untuk kita bincangkan latihan-latihan yang awak dah buat di dalam buku kerja awak. Okey, so itu sahaja daripada cikgu. Terima kasih. Kita jumpa lagi untuk kelas akan datang.